الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izin kurnianya serta taufiknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita pada petang ini untuk hadir dan menyambung sesi kuliah kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim. Seperti mana yang telah kita ketahui bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dan memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kurniaan-kurniaan yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi seluruh manusia, malah mengatasi nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran Karim dengan sifat yang paling mulia. Allah sifatkan Nabi sebagai manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Allah sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling pengasih, yang paling penyayang, Ar-Raufur Rahim. Allah sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penyinar cahaya, sebagai cahaya dan penyinar kepada seluruh alam, As-Sirajul Munir. Allah juga sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kurniaan yang besar kepada kaum mukminin. Allah juga memberitahu bahawa Nabi adalah Nabi akhir zaman. Allah beritahu bahawa Allah telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah ampunkan dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebutan nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi, di langit, di dunia, di akhirat. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada seluruh manusia bahawa Allah dan malaikat bersalawat pada Nabi, dan Allah perintahkan seluruh manusia pada wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara penting yang Allah terangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, yang lebih patut didahulukan lebih daripada seluruh manusia di atas muka bumi, termasuk melebihi kasih sayang kita terhadap mak kita, mak kita, ayah kita, anak kita dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam Al-Quranul Karim bahawa Allah telah melebihkan sebahagian nabi ke atas nabi yang lain, melebihkan seorang rasul ke atas rasul yang lain. Kemudian Allah menerangkan tentang kelebihan dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara yang telah kita bincangkan. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan nabi-nabi yang lain, Allah dahulukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq, perjanjian dengan nabi-nabi yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mengambil mitsaq kepada mereka, iaitu untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya Nabi Muhammad diutuskan serentak pada zaman mereka masih lagi hidup di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil nabi-nabi yang lain, Allah panggil dengan nama-nama mereka. Namun tatkala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah panggil dengan gelaran ya ayyuhan nabi, ya ayyuhur rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama nabi yang lain dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan disebutkan namanya begitu sahaja,
Namun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan nama nabi kecuali disebutkan bersama dengan pangkat Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dan seterusnya. Semua ini menandakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kedudukan yang sepatutnya dikenali oleh manusia. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana patutnya kita sebagai umat Muhammad bermuamalah dan membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, dalam bab ini, dalam siri yang ke-12, bermula pada siri yang ke-11, kita bercerita tentang tajuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah perintah Allah terhadap kaum mukminin untuk mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada perintah yang akan kita bincangkan. Ada 4 perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk kita amalkan. Perintah pertama yang kita bincangkan pada pertemuan yang lepas adalah Allah menyeru seluruh orang beriman agar beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya bahasa Arab kalau disebutkan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya berkaitan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bincangkan secara detail erti beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lepas, dan tuan-tuan boleh ikuti dalam Telegram ataupun dalam Facebook Akademi Tadabbur Al-Quran, Akademi Tadabbur Malaysia. Hari ini perintah kedua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia dan orang-orang beriman supaya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah kedua, perintah supaya mereka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan iman merupakan suatu perbuatan yang bermula daripada hati. Orang yang beriman ialah orang yang membenarkan dan percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukti mereka percaya apa dia? Orang yang beriman dengan sebenar-benar iman pasti akan terzahir imannya itu melalui perbuatannya, iaitu mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di atas katil, ada orang beritahu kepada kita, ada ular atas katil. Apa kita buat? Kalau kita percaya, kita akan bertindak. Kerana itu merupakan peringatan berkaitan perkara yang membahayakan. Atau dikatakan bahawa kita tengah duduk atas, tengah baring-baring kat rumah, kawan kita call kata, Ali, angkat telefon. Ada cabutan bertuah. Dapat sebuah rumah banglo. Dapat sebiji rumah banglo. Kau jawab sekarang. Tu ada sekarang ada cabutan bertuah. Kadang-kadang setengah-setengah syarikat. Syarikat yang betul lah, bukan skamer. Mana berikan cabutan bertuah kepada pelanggan-pelanggannya. Dan siapa yang terpilih dijawab, nama diletak dalam balang, diangkat nama siapa yang naik atau nombor siapa yang naik, mereka call. Syaratnya kena jawab call. Jadi kita ni tak ikuti live. Kawan kita beritahu bahawa sekarang live, nama kamu naik, jawab telefon. Jadi kalau kita percaya berita tersebut dan kita memang perlukan pada rumah, kita memang sangat hargai apa yang hadiah yang diberikan tersebut, kalau ada orang beritahu bahawa angkat telefon sekarang, kalau kau angkat sekarang dapat hadiah sebuah rumah banglo, kita sebagai seorang yang berpercaya kepada berita tersebut dan kita mengharapkan kepadanya, memang kita perlukan pada perkara tersebut, pasti kita akan bertindak. Jadi bertindaknya kita dan melakukan perkara-perkara, sesuatu perkara yang diberitakan kepada kita, itu merupakan tanda kita betul-betul percaya.
Tapi kalau kita tak percaya, kita tidak percaya, kita tidak bertindak. Saya pernah duduk di rumah di kampung di Segamat pukul 2 pagi. Kami tidur lambat sampai ke sana, lambat sampai ke balik daripada KL sampai ke Segamat lambat. Jadi 2 pagi masih lagi kami duduk dalam bilik. Tiba-tiba isteri saya cakap, "Bang, ada ular." Saya tak percaya, saya relax. Mana ada ular dalam rumah? Sampai isteri saya dia terdiam. Dia kata, "Ada ular." Saya tengok ular betul-betul ada depan pintu, depan pintu. Saya keadaan pertama tak berapa percaya, saya relax, tenang. Tapi bila nampak isteri saya takut dan terdiam, saya pun tengok, saya bertindak. Bila saya nampak ular, betul-betul saya nampak, saya yakin betul-betul ular, masa tu berdiri serentak. Kami berdiri dan terkaku, tergamam, dan cuba cari jalan untuk bertindak. Sebab apa? Sebab betul-betul apa yang disampaikan tadi adalah perkara yang benar dan dia mengandungi berita peringatan. Begitulah bagi orang-orang yang beriman. Tatkala datang berita daripada Nabi SAW, kalau betul-betul mereka percaya dengan sebenar-benarnya, mereka akan bertindak. Bertindak dengan apa yang berdasarkan kepada apa diberitahukan oleh Rasulullah SAW, ianya ada hubung kait yang sangat rapat dengan ketaatan kepada Nabi SAW. Malah ketaatan kepada Nabi SAW lebih daripada itu. Kalau kita bab beriman, ianya dalam perbualan manusia ada 2 ayat. Kita belajar bahasa Arab dan juga bahasa-bahasa yang lain. Semua sama saja. Dalam percakapan manusia ada 2. Dalam percakapan manusia, kalau kita tengok ayat Quran Al-Karim ada 2. Ada 2 bentuk ayat. Satu ayat berbentuk perkhabaran. Ayat yang memberitahu kepada kita suatu maklumat. Jadi ayat yang memberitahu kepada kita maklumat-maklumat, wajib kita beriman dengan isi kandungan dan maklumat yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Sebahagian daripada ayat, mana jenis yang kedua, ia bukan maklumat, tapi ia merupakan bentuk perintah atau larangan. Kita bercakap, sama ada kita menceritakan atau kita meminta. Meminta artinya minta supaya ditinggalkan atau minta untuk dilakukan, iaitu perintah dan larangan. Tak ada lain. Dalam mana-mana ayat, sama ada bawa berita atau sampaikan berita atau berbentuk perintah. Berbentuk perintah. Sebab tu kita belajar dalam ilmu balaghah ada bab khabari dan bab insya'i. Bagi siapa yang belajar ilmu balaghah. Jadi dalam percakapan manusia tak lari pada 2 perkara. Sama ada perintah dan larangan ataupun berita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Quran yang mengandungi berita dan Nabi SAW sampaikan hadis yang kita baca hadis Nabi SAW mengandungi berita, segala berita yang terkandung dalam hadis Nabi wajib kita imani, wajib kita percaya dan yakin dengannya. Iman. Dan pada masa sama, sekiranya dalam hadis Nabi SAW, begitu juga sebelumnya dalam Al-Quranul Karim, mengandungi perintah-perintah, maka kita wajib laksanakan perintah tersebut. Sekiranya perintah itu merupakan perintah yang berbentuk wajib. Sekiranya dalam ayat Quran mengandungi larangan-larangan, kita wajib tinggalkan. Kita tinggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ketaatan. Secara ringkas, Allah perintahkan kita percaya dengan berita yang disampaikan oleh Nabi. Ini pertama. Yang kedua, Allah juga perintahkan kita supaya mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Tengok dalam nota kita. Tanggungjawab mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti suruhan dan meninggalkan segala larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan hanya kerana 2. Satu, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang.
Kalau buat benda tak disuruh, itu bukan ketaatan, memandai-mandai. Buat apa yang tidak disuruh atau mengharamkan, meninggalkan sesuatu yang tak dilarang, itu juga memandai-mandai. Ia bukan perkara dituntut. Pahala yang Allah kurniakan kepada umat Islam kerana mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti perintah Nabi SAW dan meninggalkan segala larangannya adalah tanda seorang itu beriman kepada baginda SAW. Suatu kita temukan dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan ketaatan kepada perintah untuk mentaati Allah dan perintah untuk mentaati Rasulullah SAW dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat Allah perintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah, beriman dengan Rasul, dan setengah ayat yang lain Allah perintahkan supaya kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Apa beza erti iman dengan Allah dengan iman dengan Rasul dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul? Sekiranya disebutkan bersama, makna iman dengan Allah adalah percaya dengan berita, manakala taat kepada Allah ialah mengamalkan perintah dan larangan. Begitu juga bab Nabi SAW, beriman dengan Nabi, percaya dengan berita yang dibawa oleh Nabi, dan taat kepada Nabi artinya buat apa yang Nabi SAW perintahkan. Ya ayyuhal wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Allah kata apa? Hendaklah kalian taat kepada Allah dan Rasul sekiranya kalian orang-orang yang beriman. Jika kamu adalah orang-orang beriman. Artinya apa? Kalau kalian tidak beriman kepada Allah, kalau kalian orang beriman, pasti kalian tak taat. Kalau kalian tak taat, artinya itu tandanya iman kalian itu ada masalah. Tidak betul-betul iman yang sempurna, iman yang melahirkan amalan. Dan ayat yang lain Allah, ayat yang ati Allah, ati Rasul ni banyak. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan ayat yang Allah kata kul atiullaha war rasul. Katakan wahai Muhammad, taatlah kepada Allah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, hai sekalian manusia, taatlah kepada Allah dan Rasul. Ayat yang lain Allah kata wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul agar kalian dirahmati. Dan ulama membincangkan setelah adanya ketaatan kemudian datang perkataan la'alla, atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. La'alla itu menunjukkan bahawa hasil daripada usaha kita mentaati perintah tersebut. Dalam ayat ini Allah kata wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul semoga kalian dirahmati. Artinya punca rahmat turun di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah kata kul ati'ullah wa ati'ur rasul. Surah Al-Kahfi tak masuklah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat umpama ini sangat banyak dalam Al-Quran Al-Karim ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan atau memerintahkan supaya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Cuma perbincangan kita nak bincang lebih detail sikit. Lebih mendalam. Pelbagai pendekatan digunakan di dalam Al-Quran untuk mengajak manusia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Allah perintahkan kita taat kepada Nabi, tapi gunakan pelbagai pendekatan. Macam kita lah kalau perintahkan anak, sekali kita perintah. Kadang-kadang kita sergah, kita marah. Kadang-kadang kita pujuk. Kadang-kadang kita bagi hadiah. Kadang-kadang kita offer, pergi beri, ajak siapa yang buat apa ni disuruh dapat ikut sekali. Mak ayah pergi ke mana-mana. Macam-macam tawaran, macam-macam cara, macam-macam gaya percakapan, macam-macam pendekatan untuk galakkan satu perkara. Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan manusia untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekali, bukan dua kali, namun dalam ayat Quran keseluruhannya menceritakan tentang ketaatan sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah sampaikan perintah Allah berkaitan dengan perkara ini, Allah gunakan pelbagai pendekatan. Dan pendekatan ini merupakan pendekatan yang boleh dijadikan sebagai
rujukan oleh siapa sahaja ingin menyampaikan dakwah. Pertama, Allah seru. Pada kata pertama, seruan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah gunakan bahasa yang lunak. Gunakan bahasa yang lembut. Bahasa dan istilah yang disukai oleh manusia. Iaitu dengan memberikan pada mereka, wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat ini bila dibaca oleh manusia, sama ada yang betul-betul orang yang beriman ataupun di kalangan orang ahli maksiat, tatkala mereka dengar wahai orang-orang yang beriman, secara langsung, secara automatik, secara spontan mereka akan suka terhadap seruan tersebut. Allah kata wahai orang-orang yang beriman. Panggilan nama yang terbaik. Dipanggil sebagai kaedah ni dipanggil sebagai nida'ut takrim. Nida'ut takrim. Seruan dengan menyebutkan sesuatu yang berbentuk kemuliaan, memuliakan. Kita begitu juga. Tatkala kita nak perintahkan, kita nak ajak nak berdakwah, kita panggillah nama orang yang kita ingin ajak mereka untuk menerima dakwah kita dengan gelaran-gelaran dan panggilan-panggilan yang disukai. Ini bab dakwah. Allah Subhanahu wa taala ketika perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul, mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah kata apa? Ya hai wahai orang yang beriman. Alladzina amanu athi'ullah, taatlah kalian kepada Allah, wa athi'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Dalam ayat ni ada 3 pihak yang Allah suruh kita taat. Pertama, ati' Allah, taat kepada Allah. Yang kedua, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan ulil amri iaitu pihak berkuasa dari kalangan kalian. 3 ni, 2 perintah pertama, ati' Allah wa ati'ur rasul, disebutkan kalimah ati'u, di perintah itu disebutkan, diulangkan kalimah ati'u kepada ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Artinya, bila kalian jumpa sahaja perintah daripada Allah, taat, buat. Apa yang Allah perintahkan buat, buat. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Begitu juga wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Apa sahaja Nabi perintahkan, buat. Apa sahaja yang Nabi perintahkan, buat. Tanpa perlu apa? Tanpa kamu perlu buat kajian. Tanpa kamu fikir panjang. Adakah perintah Nabi ini bertentangan dengan perintah Allah ke? Tak. Perintah Nabi dan perintah Allah tak akan bertentangan, maka perintah ketaatan kepada Allah dan Rasul ialah ketaatan yang mutlak. Semua yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan. Semua yang Allah larang pasti ada keburukan. Sama ada kamu tahu, tak tahu, kamu setuju, tak setuju, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Begitu juga ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi perintahkan, buat. Apa yang Nabi tinggalkan, larang. Kenapa kita tak perlu fikir logiknya dahulu? Ikut. Sebab ini ketaatan yang mutlak. Berbeza dengan ketaatan yang ketiga. Allah kata wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum, tidak diulangkan kembali kalimah ati'u. Hanya wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian atau ulil amri minkum. Jadi ketaatan pada pemimpin, kenapa tak disebut kalimah ati'u? Sebab ketaatan kepada pemimpin berkait rapat dengan apa? Perlu dikaji dahulu perintah Allah dan perintah Rasul. Sekiranya pemimpin memerintahkan suatu perkara yang bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasul, ikut. Wajib ikut. Dan sekiranya apa yang diperintahkan itu bertentangan dengan Allah dan Rasul, jangan ikut, jangan dengar dalam perkara tersebut.
Walaupun keumuman perintah untuk taat pada mereka secara umum masih kekal, namun dalam urusan-urusan yang melibatkan agama, melibatkan hukum, melibatkan perkara yang haram, jangan kamu ikut. Ataupun pemimpin suruh tinggalkan perkara wajib, jangan ikut. Kecuali memang Allah dan Rasulnya perintahkan. Sebab tu tak kala datang perintah supaya tidak solat di masjid secara berjamaah. Kita ikut tak ikut? Kita rujuk dulu pada sunnah Nabi SAW. Rujuk dalam agama. Bukan ikut betul saja. Tengok pada ayat Quran, tengok pada hadis Nabi SAW, tengok pada kaedah syariah secara umum, didapati bahawa perkara itu ada dasarnya dalam kitabullah, ada dasarnya dalam sunnah Rasulullah SAW, dan perkara yang dibenarkan, iaitu untuk darul mafsadah, menolak kepada keburukan, menolak kepada berlakunya bahaya. Memang wujud, maka meninggalkan masjid, tidak ke masjid berjamaah dalam suasana wabak yang tersebar, dengan mentaati pemerintah dalam bab tersebut bukan termasuk dalam bab kita menentang Allah dan Rasulnya, kerana memang ada perintah Allah dan Rasulnya dalam bab menolak pada wabak dan keburukan, ada darul mafsadah, menolak kepada kerosakan. Jadi tidak boleh digunakan ayat ini untuk dibawa kepada orang-orang yang taat kepada perintah dalam bab perkara-perkara ma'ruf. Dalam bab perkara-perkara ma'ruf. Okey. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ada 3 perintah, 2 ketaatan secara yang ketiga ketaatan itu disyaratkan perintah tersebut. Ketaatan terhadap pemimpin tersebut tidak melanggari perintah Allah dan Rasul. Kenapa perlu disebutkan ulil amri minkum? Cukuplah kata. Kenapa Allah tak kata taatlah kepada Allah? Wah, acing kan nak padam ni tak payah padam. Cukup. Sebab Jawab acing. ini diperintahkan kepada pemerintah kalian dalam urusan praktikal, urusan keduniaan. Dan urusan keduniaan, sesuatu urusan wajib kita melantik seorang pemimpin. Kerana tiap-tiap orang ada pandangan. Tiap-tiap orang ada cara yang dia tak tutup mic kepada seluruh diberikan peluang kepada seluruh manusia untuk buat ikut suka hati, akan hancurlah dunia ni. Jadi perlu ada pemimpin yang di kalangan manusia, perlu ada pemimpin yang menyusun urusan manusia. Dan pemimpin ini disyaratkan supaya cara mereka mengatur dan memerintah manusia itu cara yang bersesuaian dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata Ibn Mas'ud, "Iza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhallazina amanu." Kalau kamu jumpa ayat Quran, Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, apa perlu buat? Kata beliau, fa'irha sam'a. Perhatikan betul-betul. Mana biarkan telinga kamu dengar betul-betul. Perhatikan betul. Fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Kalau jumpa perkataan ya ayyuhallazina amanu dalam Quran, kata Ibnu Mas'ud, pasang telinga betul-betul. Sesungguhnya selepas perkataan ya ayyuhallazina amanu akan ada perintah Allah, yang akan ada kebaikan yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun akan ada satu keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Ibn Mas'ud faham apa? Kalau Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti akan ada satu perintah atau larangan selepasnya. Sebab itulah antara kaedah tadabbur yang kita belajar, kaedah tadabbur antara cara untuk mengetahui perintah Allah dan perintah Rasulullah, dan bagaimana kita nak tahu sifat-sifat orang beriman. Contoh saya nak ceramah tentang sifat orang-orang yang beriman, atau dia kata perbuatan apakah perangai ataupun sifat orang-orang beriman. Macam mana cara saya nak cek? Saya buka ayat Quran, baca Quran, ayat ya ayyuhallazina amanu, apa selepasnya? Ati Allah wa ati Rasul. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
jumpa ayat lain lagi, ya ayyuhallazina amanu, pasti ada perintah dan larangan, dan itulah dia sifat orang beriman apabila mereka melaksanakan perintah-perintah yang terkandung dalam perintah yang datang selepas kalimah ya ayyuhallazina amanu. Itu memang ada, memang ada sebahagian pada kuliah kelas tadabbur yang membincangkan tentang ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Jadi akan ditemukan berapa banyak perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sejumlah perintah Allah yang banyak yang Allah perintahkan selepas kalimah ya ayyuhallazina amanu, iaitu dengan menggunakan kaedah yang telah diasaskan, yang telah diberitahukan kepada kita oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya ayyuhallazina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ayat di bawah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, athi'u Allah wa rasulah, taatlah kepada Allah dan rasulnya. Timbul persoalan. Ayat ke atas, ya ayyuhallazina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan pemerintah dari kalangan kalian. Kita dah kata bahawa taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak, dan ketaatan pada pemerintah adalah bersyarat kerana tidak diletakkan kalimah athi'u sebelum perintah tersebut. Maksudnya itu ayat pertama. Ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu athi'u Allah wa rasulah. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ketika cerita tentang taat kepada Rasul, Allah tak kata athi'u Allah wa athi'u rasulah. Jadi adakah kita kata ketaatan pada Nabi tidak mutlak? Tidak. Konteksnya berbeza. Sesungguhnya dalam konteks ayat di atas adanya pihak ketiga, iaitu mentaati pemerintah Muslim. Hendaklah kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan pemerintah Muslim. Bila adanya pemerintah atau pembesar dari kalangan kalian, adanya pihak ketiga, maka perlunya ditegaskan kalimah ati Allah, ati Rasul sebagai ianya satu perintah yang mutlak. Namun dalam ayat ini, dalam ayat surah Al-Anfal ayat 20 yang ada di skrin tuan-tuan, Allah SWT perintahkan kepada taat kepada Allah dan Rasul. Cukup. Bila taat Allah kepada Rasul, Allah tak ulang ati'u kepada ati Rasul. Sebab apa? Sebab sebenarnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah itu sama. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu cukup untuk hanya disebutkan sekali ati Allah wa rasulah. Tapi kalau dibuat, kalau bukan ayat Quran, contohlah ayat di atas. Allah kata ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa rasulah wa ulil amri minkum. Akan orang kata, taat kepada Allah ni mutlak. Taat kepada Rasul dan ulil amri sama-sama. Iaitu kita kena tengok dulu sesuai dengan Allah atau tidak. Dah jadi golongan anti hadis. Golongan anti hadis mereka kata kita tak ikut pada Allah sahaja, ikut Quran sahaja. Untuk Rasul dan untuk perintah Islam kena tengok dia sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Dah jadi makna lain. Sebab tu ayat atas dalam konteks atas dalam dari segi bahasa memang perlu diletakkan kalimah ati'u pada Rasul. Sebab apa? Sebab perintah Allah itu mustaqil, tersendiri, perintah yang valid secara tersendiri. Perintah Nabi dan larangan Nabi itu suatu perkara yang valid, yang tersendiri. Manakala perintah pemerintah terkait dan bersyarat, iaitu bersyarat dengan ketaatan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Manakala ayat di bawah ia tidak disebutkan pemerintah, maka hanya tinggal Allah dan Rasul. Cukuplah untuk Allah sebutkan kalimah ati'u sekali. Wahai orang-orang yang beriman, ati'u Allah wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketaatan kalimah ati'u hanya sekali disebut menunjukkan bahawa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah adalah perkara yang sama. Allah dan Rasul hanya perintahkan suatu perkara yang sama. Allah dan Rasul hanya larang perkara yang sama. Dan Allah kata wa in tawallau anhu, kalau kalian berpaling darinya, kalaulah kalian berpaling daripadanya, wa antum tasma'un, sedangkan dan janganlah kalian, kalaulah wala tawallau, dan jangan kalian berpaling daripadanya, wa antum tasma'un, sedangkan kalian mendengar perintahnya.
Okey. Ini cara pertama gunakan ya ayyuhallazina amanu. Dan ayat yang lain, contoh ketiga, Allah sebut ya ayyuhallazina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian rosakkan amalan pahala kamu. Banyak, sebab itulah dalam bab amalan-amalan kita juga membincangkan dalam bab perkara-perkara yang merosakkan amalan, merupakan bab yang khusus dalam bab perbincangan ilmu tauhid. Yang penting ada pendekatan-pendekatannya. Pertama, Allah gunakan kalimah ya ayyuhallazina amanu untuk memerintahkan. Sebelum datangnya perintah taat kepada Allah Rasul, Allah akan mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Ini gaya bahasa yang pertama. Gaya bagaimana pendekatan pertama yang digunakan oleh Al-Quranul Karim dalam mengajak manusia atau memerintahkan manusia taat kepada Allah dan Rasul. Pendekatan yang kedua, penyebutan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa penyebutan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya disebutkan pada Nabi, tak disebutkan taat kepada Nabi. Kenapa? Tunjukkan bahawa pada Nabi sendiri merupakan satu perkataan yang tersendiri, tidak perlu rujuk kepada tidak perlu ada usaha untuk cek balik. Nabi SAW bertentangan ataupun sama dengan Al-Quran Karim. Sebab apa? Sebab sudah pasti apa yang diperintahkan takkan bertentangan. Dan tak perlu kita nak buat kaedah bahawa kalau datang perintah daripada Nabi SAW, kita perlu tengok ada tak dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau ada kita terima, kalau tak ada kita tak terima. Taatan kepada Nabi. Kalau apa yang Nabi perintahkan sama dengan apa yang Quran perintahkan, sesungguhnya Nabi SAW akan perintahkan dan terangkan lebih detail apa yang terkandung dalam Quran Al-Karim. Atau Nabi ulang balik sebagai satu penegasan. Kalau ada perintah Nabi sesuatu Quran Al-Karim, itu perintah yang tak wujud dalam Al-Quran, maka perintah Nabi itu sendiri yang untuk menggabungkan antara seorang wanita dengan makciknya. Tapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan beberapa bahagian dalam faraid yang tak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berkaitan dengan bahagian nenek. Seorang nenek nisabul jad. Ada perintah-perintah Rasulullah dan berapa banyak penerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap urusan-urusan akidah, terhadap urusan-urusan ibadah dan perkara-perkara yang lain yang tidak wujud. Yang tidak wujud dalam sebelum tu ambilkan suara tuan-tuan sebelum kita. Silakan Puan Satina Harun, ada soalan? Ada. Ya, boleh tak saya minta host mutekan semua orang melainkan Ustaz sebab dia mengganggu pendengaran kita. Maaf ya. Okey. Kalau saya boleh minta host co-host tolong mutekan semua orang melainkan Ustaz saja. Saya minta maaf. Assalamualaikum semua. Okay, salah. Mungkin yang tak perasan. Okey. Okey, saya ambil masa untuk mute kejap sebab saya alhamdulillah host berikan saya valid, saya boleh mute kan sementara. Okey. Terima kasih, maaf ya Ustaz. Okey, terima kasih atas cadangan. Barakallahu fiikum. Terima kasih banyak, insya-Allah. Okey, kita sambung semula. Okey, dalam bab taat pada Allah ni, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan pelbagai pendekatan. Pendekatan pertama, Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita, seru kita dengan seruan yang paling utama, iaitu dengan menggunakan gelaran ya ayyuhallazina amanu.
wahai orang-orang yang beriman. Jap, saya nak ada lagi yang belum mute, saya mute jap. Okey. Okey, cara kedua. Alhamdulillah. Cara kedua yang Allah gunakan ialah Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita taat kepada Nabi secara langsung. Wa athi'ur rasul. Tanpa sebut taat kepada Allah. Apa tujuannya? Nak beritahu bahawa ketaatan kepada Nabi sendiri merupakan perintah Allah, merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan suatu syariat yang tersendiri. Sebab ada orang faham bahawa ketaatan kepada Rasul bergantung kepada ketaatan kepada Allah. Menyebabkan sekiranya mereka temukan perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan dalam, sekiranya mereka bertemu dengan perintah-perintah Rasulullah, mereka buka hadis, ada something yang Nabi sampaikan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, mereka tolak. Mereka kata, mesti tengok dulu, Nabi perintahkan sama tak dengan, tengok cek hadis. Hadis ni betul tak dengan ayat Quran? Itu kaedah yang salah. Kaedah yang betul, kalau hadis itu sahih dan thabit, ianya merupakan perintah tersendiri. Kalau hadis itu menerangkan tentang perkara yang telah disyariatkan dalam Al-Quran Al-Karim atau mengulangkan perkara sama, itu merupakan bentuk penegasan. Kalau Nabi SAW detailkan lagi apa yang disebutkan oleh Quran secara umum seperti kadar bilangan rakaat solat, seperti bilangan zakat, nisab zakat, haul zakat, berkaitan dengan waktu, perkara-perkara yang membatalkan puasa, berkaitan dengan secara praktikal macam mana untuk melakukan ibadah haji. Nabi kata khudhu anni manasikakum, dan juga berkaitan dengan urusan-urusan detail. Pendetailan itu adalah perintah Allah yang tersendiri. Jadi kita perlu solat ikut Al-Quran Al-Karim dan perlu solat ikut cara Rasulullah. Dan itu perintah tersendiri. Tak boleh ikut cara sendiri. Sebab tu datang golongan batiniah zaman sekarang ni, geng-geng yang sesat pada zaman sekarang, ada yang mengajak manusia untuk solat dengan cara tersendiri. Itu solat dengan niat. Kenapa dengan niat? Dia kata, apa yang Nabi perintah, kita solat adalah ajak manusia ingat pada Allah. Sama ada nak ikut cara Rasulullah atau ikut cara kita, maka tercapai perintah Allah. Ini pemikiran yang songsang. Ketaatan kepada Allah tidak akan terlaksana kecuali dengan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan kalau kita jumpakan apa yang Nabi perintahkan, kita wajib amalkan. Sama ada perintah Nabi itu terkandung dan telah pun disebutkan oleh Al-Quranul Karim, Nabi ulangkan balik, ataupun perintah Nabi itu merupakan satu pendetailan terhadap perintah yang sedia ada dalam Al-Quranul Karim, iaitu mendetailkan lagi, ataupun perintah Nabi suatu perkara baru yang belum pernah disentuh, yang tak disebutkan langsung dalam Al-Quran Karim. Semua itu adalah perkara syariat yang tersendiri. Syariat yang tersendiri. Sebab tu kita temukan dalam setengah ayat Quran, Allah tidak sebutkan taat kepada Allah. Allah terus kata, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa digandingkan solat dan zakat dengan taat kepada Rasul? Dan disebutkan oleh sebahagian pada ulama seperti Dr. Habibullah Mukhtar dalam kitab beliau As-Sunnah wa Makanatuha, beliau kata ada dua sebab. Sebab pertama, solat dan zakat yang kalian laksanakan hendaklah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat tak boleh solat cara sendiri. Zakat tak boleh buat undang-undang sendiri. Ia berkaitan dengan solat dan zakat, hendaklah kalian follow betul-betul apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau makna lain, kata Syekh Muhammad Habibullah Mukhtar, beliau kata makna yang lain dengan uslub bahasa Arab begini difahami bahawa solat hendaklah kalian jadikan ketaatan kalian kepada Rasulullah sebagai suatu kewajipan, sebagaimana kamu tahu bahawa kalian wajib solat dan kalian wajib zakat. Sebab ada orang Islam, Masya Allah solat bagus, zakat bagus, tapi sampai pada bab sunnah Nabi tertentu dia tak diterima, dia tolak.
Ada orang Islam ni dalam bab sembahyang puasa bagus. Tapi dalam bab halal haram yang lain, dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab-bab yang tertentu, mereka tidak hiraukan sunnah Nabi. Nampak sama aje. Nah, yang Nabi buat, yang Nabi tak buat, mereka tak kisah. Yang penting saya buat. Allah terangkan kat sini. Allah bila wa aqimus salah wa atuz zakah wa atiur rasul, kata Syekh Muhammad Habibullah Mukhtar, beliau kata menunjukkan bahawa umat Islam hendaklah berkeyakinan bahawa ketaatan kepada Rasul itu ada suatu kewajipan sama seperti mana kalian meyakini bahawa solat dan zakat itu adalah wajib. Kerana orang Islam secara keseluruhannya tahu kewajipan solat. Kecuali hari sekarang ni adalah orang yang lawan, itu golongan yang melampau. Sebab itu sebahagian daripada ulama mengkafirkan golongan batiniah yang tolak kewajipan solat. Bukan sebahagian. Dari segi hukumnya memang begitu. Cuma nak praktikkan kepada personal ataupun pada orang-orang tertentu, pada oknum tertentu, perlukan kepada pendidikan. Namun hukumnya orang-orang yang tolak kewajipan solat ialah orang-orang kafir. Itu yang membezakan, itu adalah hukum asal. Dan Allah kata aqimus salah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Kita akan temukan banyak ayat la'allakum turhamun selepas disebutkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul atau ketaatan kepada Rasul secara tersendiri. Ke dalam ayat yang lain Allah kata may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tak perlu nak cek ayat Quran. Sebab apa? Sebab memang Nabi SAW takkan suruh suatu perkara yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Seterusnya, kita tengok kepada ayat tadi. Allah sebut perintah Nabi SAW merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dia yang menjadi asas kepada pegangan seluruh umat manusia. Yang perlu kita faham, yang perlu kita tahu. Dan kita pun dah tahu tentang pengertian taat kepada amir. Namun dalam hadis ni diterangkan dengan lebih detail. Nabi kata, man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa taat kepada aku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang mengingkari aku, sesungguhnya dia telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tak ikut sunnah Nabi, hakikatnya dilawan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian sayangkan Allah, hendaklah kalian ikut kepada aku, baru Allah sayang pada kalian. Pasti Allah sayang pada kalian kalau kepada aku. Artinya ketaatan kepada Nabi SAW merupakan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah itu sendiri bergantung kepada ketaatan kepada Rasulullah. Dan Nabi sambung. Nabi kata wa may yuti'il amir faqad ata'ani. Siapa-siapa yang mentaati al-amir, pemerintah. Sebab zaman Nabi, ni kena cerita lebih umum lagi. Zaman Nabi memerintah di Madinah Munawwarah. Dan Nabi kirimkan amir-amir. Nabi kirimkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nabi kirimkan Abu Musa al-Sy'ari juga ke Yaman. Nabi kirimkan sebagian sahabat ke kabilah-kabilah tertentu. Nabi kirimkan qurra ke tempat sekian. Tiap-tiap mereka ada amir. Amir ini ketua mereka. Dalam tiap-tiap peperangan ada amir. Jadi amir ni mewakili Rasulullah SAW tatkala di suatu tempat yang Nabi tak wujud. Dalam satu syariah, peperangan yang tidak disertai oleh Nabi, ada amir. Jadi tentera Islam yang tidak bersama, yang Rasulullah tidak bersama dengannya, nama sebagai syariah, mereka wajib taat kepada amir mereka, ketua mereka. Lepas Nabi beritahu, wa may yuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemerintah mereka atau ketua mereka, maka sesungguhnya dia telah taat kepada aku. Wa may ya'sil amir faqad asani. Barang siapa yang ingkar dan menderhakai ketua mereka, dia telah mengingkari aku. Sebab apa? Nabi telah menyerahkan urusan-urusan tertentu kepada amir yang dipercayai. Itu zaman Nabi SAW. Pada zaman kita, al-amir
pemerintah pada zaman kita mempunyai hukum yang sama. Hukum tiap-tiap pemerintah yang dilantik di atas muka bumi ini hendaklah menyedari tiap-tiap pemerintah yang dilantik untuk menjadi wakil kepada umat Islam atau pemerintah kepada umat Islam perlu sedar bahawa mereka sebenarnya mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah pemimpin mukminin secara keseluruhan. Pengganti Nabi adalah Amirul Mukminin. Semua orang Islam hendaklah menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini. Perlu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sekiranya ketiadaan Nabi SAW, Nabi tiada, maka Amir menjalankan tugas Rasulullah SAW dan memakmurkan bumi. Sebab itulah pada asalnya umat Islam wajib taat kepada Amir, pemerintah. Ketaatan kepada Amir kerana Amir sebenarnya mewakili Nabi SAW. Mereka menjalankan tugas Nabi SAW sebagai pemerintah. Sebab Nabi, kadang-kadang Nabi sebagai seorang bapa, maka bapa mewakili Nabi dalam urusan kebapaan. Nabi SAW sebagai seorang guru, pendakwah hendaklah tiru Nabi dalam bab mengajarkan ilmu. Setengah keadaan Nabi pada kedudukan yang umum, Nabi sebagai pemerintah negara, maka tiap-tiap pemerintah hendaklah menyedari bahawa diri mereka mewakili Rasulullah SAW, iaitu melaksanakan sunnah Nabi SAW dalam posisi dan kondisi mereka, dalam pos mereka, dalam jawatan mereka. Mereka sebenarnya menjalankan perintah Nabi SAW. Sebab itu umat Islam diwajibkan untuk taat kepada pemerintah. Walau bagaimanapun, diketahui bahawa pemerintah, tidak semua pemerintah yang taat kepada Nabi dan Rasul secara umum. Ada tempat-tempat tertentu mereka melakukan maksiat. Tempat-tempat tertentu mereka melakukan penyelewengan kerana sebab tertentu. Maka dalam bab maksiat, dalam bab penyelewengan, umat Islam tidak dibenarkan untuk mentaati mereka, namun masih mengekalkan ketaatan kepada jawatan umum mereka, iaitu sebagai pemerintah Muslim yang sah. Pemerintah Muslim yang sah. Ini adalah uslub yang kedua. Cara kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Rasul, iaitu hanya menyebutkan ketaatan kepada Rasul tanpa disebutkan ketaatan kepada Allah. Malah Allah terangkan, "May yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Barang siapa taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Dan barang siapa yang berpaling, Allah tidak utuskan Nabi untuk pelihara dan jaga mereka. Allah hanya perintahkan Nabi untuk menyampaikan. Itu uslub kedua. Itu pendekatan kedua. Pendekatan ketiga yang Allah gunakan dalam Al-Quran Al-Karim, ketika memerintahkan manusia untuk ikut kepada Nabi SAW, Allah jadikan, ini ayat saya baca tadi, Allah SWT jadikan tanda bagaimana nak tahu macam mana Allah sayang pada kita. Tandanya perlu tengok pada sejauh mana kita taat pada Nabi SAW. Jadi kita nak tahu kita ni makhluk dan manusia yang Allah sayang ataupun tidak. Okay, siapa tahu bahawa dirinya disayang oleh Allah SWT? Kita tak tahu. Sebab apa? Perkara gaib. Tak ada siapa yang tahu bahawa dia adalah kekasih Allah. Zaman Nabi, Allah beritahu. Zaman Nabi Allah beritahu. Nabi beritahu. Nabi kata, la'utiyanna ar-rayatu ghadan man yu'minu man yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasuluhu. Aku akan serahkan bendera ini pada hari besok pada seorang lelaki yang sangat sayang pada Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya sayang kepada dia. Kisah tentang Sayyidina Ali di perang Khaybar. Allah beritahu, Nabi beritahu. Ada sahabat yang pernah melakukan dosa, iaitu minum arak, kemudian disebat, kemudian berulang, disebat lagi, lakukan hukuman hudud ke atasnya. Berulang beberapa kali sehingga sebagian sahabat melaknat dia. Nabi kata, jangan laknat dia, sesungguhnya dia mencintai Allah Rasulnya. Zaman Nabi ada Allah, ada Rasul, dan Allah tahu apa isi kandungan hati seseorang. Allah yang iktiraf. Tapi untuk secara umum, zaman kita nak tahu macam mana siapa sayang Allah, siapa sayang Rasulullah. Macam mana nak tahu Allah sayang pada kita? Caranya adalah tengok sejauh mana kita taat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tatkala Allah cinta kepada seseorang,
Allah akan berikan taufik pada dia untuk melakukan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita ikut sunnah Nabi, sejauh itulah cinta Allah kepada kita. Dan ini merupakan dalil dan bukti terhadap kecintaan Allah kepada kita. Sebab apa Allah kata, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian betul-betul cintakan Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalian hendaklah ikut pada aku, pasti Allah sayang pada kalian. Jadi ikut pada Nabi, sejauh mana kita ikut pada Nabi? Pagi-pagi, malam-malam kita bangun ke tidak? Kalau kita bangun qiyamul lail, artinya cinta Allah pada kita lebih. Kalau kita tak bangun, okey. Kita kurang kat situ. Kalau kita bangun solat subuh dan solat subuh siap berjemaah, makin banyak kita beramal, makin banyak kita taat pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita itu tandanya Allah sayang. Dan perlu cek lagi, ittiba' bukan buat saja, fattabi'uni, dan ikut pada aku bukan buat saja. Kalau kita solat cara Nabi. Kalau kita zikir yang Nabi ajar. Kalau kita buat apa saya, inilah dia makna ittiba', iaitu mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kata ikut atau hanya buat tanpa ikut petunjuk Nabi. Sebab tu kita akan baca selepas ini bab iqtida'. Apa ikut betul-betul selangkah demi selangkah, tiap-tiap apa yang Nabi perintahkan kita kena ikut. Kita sebut tentang uswah, tentang iqtida', kita akan bincangkan selepas ini. Namun perintah umum, Allah kata, kalau kalian sayang pada Allah, ikutlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya Allah sayang kalian. Itu tandanya Allah sayang kalian. Kalau kalian dakwah ikut Rasulullah, cintakan Allah, sayang pada Allah, tapi tak nak ikut sunnah Rasulullah, itu suatu dakwaan yang dusta. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya sampai level hakikat makrifat, akhirnya mereka tidak menghiraukan perintah Nabi. Mereka namakan ittiba' Nabi ini sebagai ahli syariat. Mereka mencapai level hakikat dan level makrifat. Ini suatu kesesatan yang nyata, yang disebutkan oleh golongan tertentu secara terus terang, dan perkara ini perlu kita ingat. Perlu kita ingat. Cinta kita kepada Allah berkait rapat dengan sejauh mana kita taat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasulullah bagaimana? Taat kepada Rasulullah secara zahir, secara batin, secara qaul dan sebagainya, itu semua dibincangkan dalam bab ittiba' yang lebih detail. Dan hasilnya apa? Kalau ikut pada Nabi, yuhibbukumullah, Allah sayang kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan dosa kita, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman. Maha Pengampun dan Maha Rahman. Apa kata Ibnu Katsir? Kata Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimah. Ayat yang mulia ini, itu ayat yang kita baca yang disebutkan di atas. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Hadhil ayatul karimah. Ayat yang mulia ini hakimah, sebagai penghukum, sebagai hakimah, sebagai hakim, ala kulli man idda'a mahbatallah, ke atas siapa sahaja yang mendakwa dirinya sayang kepada Allah. Ayat ini sebagai hakim, sebagai pengukur. Wa laysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah. Kata Ibnu Katsir, ayat ini sebagai satu penghukum ke atas golongan yang mendakwa mencintai Allah namun tidak mengikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat amal ibadah sesuka hati. Buat sesuatu tanpa merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir, fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amri. Sesungguhnya dia telah berdusta dalam dakwaannya. Sesungguhnya dia secara tersendirinya berdusta di atas dakwaannya itu. Hatta yattabi'a syar'al Muhammadi, sehingga dia mengikut syariat yang dibawa oleh Muhammad, wad dinin nabawi, dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jami' aqwalihi wa ahwalihi, dalam semua kata-katanya dan semua urusannya. Kemudian setelah penyebutan yang panjang, maka Ibnu Katsir sebutkan qaul Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Basri dan beberapa ulama salaf yang lain, mereka kata Ibnu Katsir, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullah bihadhihi al-ayah. Ada kaum yang mengaku diri mereka cinta pada Allah, lalu Allah menguji mereka melalui ayat ini.
Iaitu kalau betul-betul cinta pada Allah, pasti kalian akan taat pada Nabi. Pasti makin bertambah amalan kalian terhadap sunnah Nabi SAW. Pasti akan bertambah kesungguhan dalam mentaati. Sebab tu dalam bab taat Rasul, atau tuan boleh buat catatan nota. Biasanya disebut kalau taat Rasul apa buat? Yang pertama iltizam bil awamir. Buat apa yang diperintahkan. Yang kedua al-istiqamah ala ta'ah. Iaitu bukan buat sekali-sekala, beristiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pertama, apa arti taat pada Nabi? Tuan-tuan ambil nota ni. Pertama, iltizam, iaitu melazimi, sentiasa melaksanakan perintah Nabi. Buat apa Nabi perintahkan. Yang kedua, al-istiqamah ala ta'ah. Beristiqamah dalam ketaatan. Bukan buat sekali, malah beristiqamah. Apa erti istiqamah? Buat nota sampingan, nota kecil. Istiqamah artinya pertama sekali isti'anah wal luju' ila Allah. Istiqamah artinya dia beramal dalam keadaan dia meminta dan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan dan merujuk kepada Allah. Istiqamah berarti al-amal bi kulli ma jaa bihi al-Quran. Buat segala benda yang Quran suruh. Istiqamah juga berarti ikut semua petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah berarti duduk bersama dengan ahlus salah wal khair. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikan hidayah padaku bersama dengan orang-orang beri hidayah. Ya Allah, ya Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Artinya kalau kita nak istiqamah, berkawan dan duduk dengan orang baik. Jangan kata saya istiqamah, tiba-tiba hisap rokok ramai-ramai kat mana-mana, tengok cerita-cerita yang diharamkan, atau masuk dalam disko, kata kami istiqamah, seperti yang dibuat oleh golongan batiniah. Ini bukan istiqamah. Istiqamah mesti disertai dengan musahabah ahli khair wa salah. Dan yang keempat, istiqamah juga menjauhi kawan-kawan yang jahat. Ini dalam bab semuanya ada dalil dan nas dibincangkan pada tempatnya. Okay, balik kepada erti taat pada Allah dan Rasulnya. Erti taat pada Rasulullah. Pertama, melazimi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berkonsisten dan istiqamah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Artinya apa? Contoh, ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi, kita solat berjamaah. Okey. Alhamdulillah, solat jamaah pertama kita buat. Yang kedua, istiqamah. Itu beristiqamah terus menerus. Yang ketiga, al-ijtihad. Bersungguh-sungguh, bukan sambil lewa. Ini artinya ketaatan kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ulama sebut tiga. Pertama, iltizam, kedua istiqamah, dan yang ketiga ialah al-ijtihad, iaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan satu perkara. Dalam semua ketaatan mesti ada tiga ni. Iltizam, usaha buat sungguh-sungguh. Yang kedua istiqamah, dan yang ketiga ijtihad, menambahkan kesungguhan kita dalam perkara amal. Itu nama taat. Seterusnya, uslub yang keempat. Pendekatan yang keempat yang dilakukan, yang ditunjukkan dalam Quran Al-Karim, Allah ingatkan kesan buruk akibat menyelisih arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang orang ni tak ikut sunnah Nabi, dia nampak relax, simple, dia buat ketawa, apa kaitan, terutamanya berkaitan dengan urusan bid'ah. Saya selalu ingatkan perkara ini. Bukan urusan yang mudah. Allah kata wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wahdharu. Taatlah kalian pada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan hendaklah kalian berwaspada, berhati-hati. Kenapa wahdharu? Berhati-hati, jangan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah sebut wahdharu, artinya apa? Adanya bila sebut wahdharu, adanya bahaya yang perlu mereka berhati-hati. Kalau kita naik kereta, sedang bawa kereta, tiba-tiba ada tanda palang kepala tengkorak, berhati-hati, depan tempat bahaya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, buat yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan berhati-hati.
jangan lebih-lebih. Jangan cuai. Jangan sampai tinggalkan apa yang diwajibkan dan jangan sampai memandai-mandai buat perkara yang tak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah sambung. Allah kata kalau kalian tak ikut fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Ketahuilah bahawa nabi kami, rasul kami, tanggungjawabnya hanyalah menyampaikan keterangan yang nyata. Nabi yang sampaikan. Nabi hanya sampaikan. Kita perlu beringat. Ada orang kata, Ustaz, takkanlah benda baik, benda-benda macam ni kita nak cerita, kita buat benda baik, tiba-tiba Allah nak hukum. Sebab tu Allah SWT perintahkan kita untuk selain daripada buat ketaatan, Allah juga perintahkan kita supaya mengetahui perintah Allah dan Rasulnya. Bukan artinya salah terus dihukum, tidak. Namun tidak menjadikan gaya hidup kita dalam ataupun gaya amal ibadah kita ialah bebas. Gaya amal ibadah kita hendaklah cara kita secara keseluruhannya kita perlu ikut pada Nabi. Kecuali perkara-perkara yang kita tidak tahu. Bila jahil tak ada masalah. Namun jangan jadikan kita punya prinsip adalah bersuka dan bermudah-mudah dalam bab urusan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pada ayat seterusnya. Dalam ayat surah An-Nur Allah kata apa? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaklah beringat orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah mereka berjaga-jaga. Bagi orang yang suka lawan dengan sunnah Rasulullah, tidak berjaga-jaga dalam ketaatan kepada Allah Rasulnya dan bermudah-mudah dalam bab sunnah, Allah kata antusibahum, dikhawatiri mereka akan ditimpa dengan fitnah, ditimpa dengan bencana. Fitnah kat mana? Fitnah di dunia. Au yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa dengan azab yang pedih di hari akhirat. Fitnah kat dunia kat mana? Mereka akan nampak benda baik jadi buruk, benda buruk jadi baik. Mereka akan berjuang bersama dengan ahli batil, menentang ahli kebenaran dan sebagainya. Itu namakan fitnah. Berlakunya bencana, berlakunya huru hara dalam pemikiran di sendiri, dalam dirinya. Allah kata antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Kita tengok pada pandangan Ibnu Katsir ketika mensyarahkan ayat ni. Menurut Ibnu Katsir berkata, hendaklah orang-orang yang menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir atau batin. Syariat artinya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasa takut ditimpa bencana. Apakah bencana yang Allah kata fitnah tadi? Iaitu hati mereka terkena fitnah kekufuran, kemunafikan atau bid'ah. 3 perkara yang ulama takut. Pertama, kufur. Orang yang permaikan sunnah Nabi, tolak sunnah Nabi, dia kafir wal'azubillah. Yang kedua, yang permainkan sunnah Nabi, tapi dia inginkan kebaikan dunia, dia tahu bahawa sunnah Nabi ada kebaikannya, orang sayang kepada orang-orang yang baik dan sebagainya, dia akan jadi munafik. Ketiga, fitnah ketiga, yang juga berat, walaupun lebih ringan daripada 2 sebelumnya, fitnah bid'ah. Bid'ah artinya apa? Sampai pada satu bab amal ibadat yang Allah perintahkan kita ikut Nabi, mereka juga merasakan bahawa ada cara yang lain yang lebih baik, yang lebih sesuai untuk mereka ikut. Bila fahaman ni wujud dalam jiwa seseorang, sampai manusia merasakan bahawa sesuatu bid'ah itu tak dibezakan yang mana ibadah, yang mana bid'ah, yang mana sunnah, yang mana bid'ah, yang diketahui secara asas dan diletakkan bersama, maka itulah yang dinamakan sebagai fitnah menurut keterangan Ibnu Katsir rahimahullah. Ataupun itu kat dunia, semua ni berlaku kat dunia. Kat dunia mereka kufur, mereka munafik, bid'ah. Ataupun Allah kata, Allah balas bila? Allah balas pada hari kiamat. Mereka ditimpa azab yang pedih, wal'azubillah. Siapa? Orang-orang kafir yang persendakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tolak Nabi secara keseluruhan. Orang munafik yang depan Nabi baik, belakang Nabi lawan, kemudian dia kata sesungguhnya kami hanya mempermain-mainkan mereka. Atau ahli bid'ah
yang beramal namun tak nak dengar, tak nak ikut cara yang Nabi SAW ajarkan, dan dia tutup pintu untuk mengetahui sunnah. Dia rasakan apa yang dia tahu, apa yang dia buat tu cukup. Mereka juga berdepan dengan ancaman yang sama. Walaupun tak sama dengan secara umum kekufuran, kemunafikan ataupun dosa-dosa besar yang lain-lain, namun dalam kategori dosa-dosa di kalangan umat Islam, dosa bid'ah antara dosa yang besar yang disebutkan menurut ayat ini. Begitu juga Al-Qadi Ibn Arabi, Abu Bakar Al-Arabi telah menyebutkan tentang satu kisah berkaitan Imam Malik. Telah datang seorang lelaki menemui Imam Malik, lantas bertanya, "Ya Aba Abdullah, min aina uhrim?" Wahai Aba Abdullah, iaitu Imam Malik, min aina uhrim? Aku nak berihram dari mana? Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi. Ada orang datang ajar, datang belajar, datang tanya hukum. Dia datang ziarah Madinah, dia tanya, "Dari mana saya nak berihram?" Qala, berkata Imam Malik, "Min Zulhulaifah." Daripada Zulhulaifah, iaitu Bir Ali. Zulhulaifah nama lainnya Bir Ali. Kemudian kata Imam Malik, "Min Zulhulaifah min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berihramlah bermula ketika di Zulhulaifah seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka lelaki ni jawab. Ni lelaki ni jawab, "Inni uridu an uhrima min masjidi min indil qabri." Wahai Imam, sesungguhnya aku ingin berihram bermula daripada masjid yang ada kubur di sini, iaitu Masjid Nabawi. Aku nak berihram daripada depan Masjid Nabawi atau di masjid yang ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, qala la taf'al. Jangan buat macam tu. Imam Malik sebut lembut. La taf'al. Jangan buat begitu. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Aku takut kamu ditimpa dengan fitnah, iaitu satu bencana. Faqala, maka lelaki dia berkata, "Wa ayyu fitnatin fi hadhi?" Fitnah apanya benda ni? Orang berihram daripada Bir Ali, saya lebihkan sikit. Saya nak ihram daripada Masjid Nabawi. Apa fitnahnya? Saya buat baik, jangan halang saya buat baik. Bahasa mudahnya, kita buat baik bukan nak halang. Innama hiya amyalun aziduha. Kamu pun tahu, sesungguhnya hanya beberapa mail yang aku tambahkan. Artinya aku tambah, bukan aku kurangkan. Bukan aku berihram selepas Bir Ali. Cuma aku tambah, aku nak tambahkan sikit. Qal, Imam Ali berkata, "Wa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bencana yang lebih besar dari mana? Adakah ada bencana yang lebih besar lagi daripada kamu berpandangan bahawa kamu mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui suatu kelebihan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni sami'tu Allah yaqul, Imam Malik kata, sesungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Sesungguhnya hendaklah kalian berhati-hati golongan yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka nanti berhati-hati agar mereka tidak ditimpa dengan fitnah atau ditimpa dengan azab yang pedih. Jadi Imam Malik bacakan ayat ini untuk siapa? Untuk lelaki yang ingin melakukan penambahan, menambah-nambah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menambah-nambah tidak sama dengan memperbanyak. Ada orang yang kerana tak dapat bezakan. Memperbanyakkan sunnah Nabi, contohnya Nabi ajar kita baca Quran, kita baca banyak-banyak. Nabi ajar kita solat banyak-banyak. Nabi ajar kita bersedekah, kita sedekah banyak-banyak. Itu bukan bid'ah, bukan suatu perkara dilarang. Yang dilarang adalah buat perkara yang tidak diajarkan. Malah ada larangan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara ini. Dan kalau lihat kepada kisah Imam Malik bersama lelaki ini, dia bukan kisah berkaitan dengan orang jahat. Berkaitan dengan orang yang ingin melakukan amal ibadah,
namun amal ibadah yang dilakukan itu hendaklah menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada satu kebaikan yang ada di dunia ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan tiada satu keburukan yang ada kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan. Kelima, pendekatan kelima yang Quran ambil dalam bab perintahkan manusia untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Quran kata? Quran menafikan keimanan bagi siapa yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim apabila berlaku perselisihan. Jadi, kalau berlaku perselisihan, tak rujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tak setuju, tak suka ambil sunnah sebagai ini, Allah SWT dalam Al-Quran, Allah menafikan iman pada golongan seperti ini. Allah berfirman, fala wa rabbika, demi Tuhan kamu. Fala wa rabbika, demi Tuhan kamu. La yu'minun, mereka tidak beriman. Hatta, sehingga. Yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim di atas atau dalam perselisihan yang berlaku antara mereka. Jadi kalau berselisih, bergaduh, kat dunia ni kita akan jumpa perselisihan. Suami isteri bergaduh. Macam mana cara nak tahu siapa betul? Tengok sunnah Nabi, siapa yang berada di pihak yang benar. Sekiranya berkaitan dengan sunnah Nabi telah meletakkan hukum yang tertentu. Guna perasaan, guna sunnah Nabi. Bergaduh sesama adik-beradik, tengok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, mereka jumpa Nabi direct. Selepas Nabi wafat, kita ada sunnah Nabi. Tengok pada hukum hakam. Siapa yang buat perkara yang sesuai dengan hukum syarak, biarlah mereka menang. Biarlah dia menang. Walaupun kita, kadang-kadang kita ni rasa macam, kita rasa kita betul. Tapi bila jumpa hadis, rupanya dia bercakap suatu perkara yang benar. Jadikan Nabi sebagai hakim. Jadikan Nabi sebagai hakim pemutus. Sebagai kata pemutus terhadap perselisihan. Fima syajara bainahum. Tatkala berlakunya perselisihan, mereka jadikan Nabi sebagai hakim. Nabi Allah kata, demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian tidak ada rasa haraj, tidak ada rasa tidak puas hati atau tidak rasa berat dalam hati mereka terhadap mimma qadaita wa yusallimu taslima, terhadap urusan yang telah engkau putuskan, terhadap keputusan yang engkau berikan, keputusan qada, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuhnya hukum kamu. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan gaya dan cara Allah Subhanahu Wa Taala terangkan pada kita bagaimana perlu wajib pada Nabi, iaitu tatkala berlaku perselisihan, hendaklah rujuk kepada Allah, rujuk kepada Rasulullah, jadikan Rasul sebagai hakim. Caranya seperti yang kita tahu, ketika zaman Nabi masih hidup, pergi jumpa Nabi direct. Zaman selepas Nabi wafat, kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni ada sebab nuzulnya. Ada dua sebab nuzul yang disebutkan. Pertama berkaitan dengan kisah Az-Zubair, dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, bahawa Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu pernah berselisih dengan seorang sahabat daripada kaum Ansar tentang laluan air. Dua-dua ada kebun, tapi mata air wadi itu lalu kat kebun Az-Zubair dulu. Jadi mereka berebut. Kebun boleh tak? Air ni alirkan dulu. Sahabat kata alirkan dulu ke kebun dia, baru ke kebun Zubair. Zubair kata, alih kat kebun, masuk kebun aku dulu, baru dihantar kepada kebun kamu sebab kamu jauh. Gaduh antara Zubair dan salah seorang sahabat yang lain daripada kaum Ansar. Dan mereka bergaduh. Bila bergaduh, apa yang terjadi? Dia berlaku kadang-kadang. Bila Nabi putuskan, Nabi kata, isqi ya Zubair. Nabi kata, isqi ya Zubair, summa arsilil ma ila jarik. Nabi kata, Zubair, okey, siram air ni, alirkan ke kebun kamu. Kemudian lepas dah kebun kamu terima air cukup, lepaskan ke kebun sebelah. So air mengalir. Lalu kat jalan mana dulu? Lelaki ni, Khalid Ansari, seorang lelaki Ansar, kerana marah ketika itu, ketika permulaan, ya Rasulullah,
akana ibnu ammatik atau angkana ibnu ammatik, adakah sebab dia ni sepupu kamu ya Rasulullah? Az-Zubair ni anak kepada Safiyah, mak saudara Nabi, sepupu belah ibunya. Jadi lelaki kata, adakah kerana dia sepupu kamu ya Rasulullah? Kata sahabat, fatalawwana wajhu, muka Nabi berubah jadi merah. Nabi kata, isqi ya Zubair, summah bisil ma'. Ambil Az-Zubair, tutup jalan. Kemudian baru bagi air tadi mengalir ke kebun dia. Kisah ni kisah yang berkaitan dengan perselisihan. Jadi seorang sahabat Ansar telah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia menyatakan bahawa, wahai Rasulullah, adakah dia ni sepupu kamu baru kamu lakukan begini? Maka ketika itu sahabat, bila Nabi kali kedua, bila Nabi dengar Nabi tegas, kisahnya sahabat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu sahabat-sahabat semua yang bertaubat kepada Allah, yang apa yang berlaku itu tidak disengajakan dan sebagainya. Namun perkara itu menyebabkan berlakunya satu peristiwa yang besar, iaitu penurunan ayat ini. Allah kata, ketahuilah, demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman kecuali jadikan kamu sebagai hakim. Pertama. Yang kedua, itu 3 syarat. Kita masuk 3 syarat. Pertama, jadikan baginda sebagai hakim. Kemudian berlapang dada dan terima keputusan Nabi. Mana berlapang dada, tidak rasa berat. Dan ketiga, terima dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya bantahan kemudian. Terima apa yang Nabi putuskan, dan itulah yang berlaku pada kes ini. Lepas turun ayat ni, sahabat Ansar bertaubat dan menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya untuk sebab nuzul ayat ini, ada sebab yang lebih jelas lagi disebutkan oleh Imam Tabari, yang mana menunjukkan bahawa peristiwa tadi merupakan satu peristiwa yang bersesuaian dengan ayat. Cuma bukan sebab, ianya bukan sebab yang khusus menyebabkan ayat turun. Kata Tabari, ayat ini turun disebabkan oleh kisah berlakunya seorang yang Islam, seorang munafik bergaduh dengan seorang Yahudi. Kemudian bila mereka bergaduh, mereka jadikan Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi yang hina, yang melawan Nabi SAW secara terus terang di bahagian selatan Madinah. Mereka tidak berhukum kepada Nabi. Mereka tak jadikan Nabi sebagai hakim, malah mereka berdua, seorang mengaku Islam, seorang Yahudi. Mereka pergi jumpa Ka'ab bin Ashraf, jadikan dia sebagai hakim, sedangkan dia adalah musuh Nabi SAW. Maka Allah turunkan ayat ni. Allah kata, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Jadi ayat ni lebih tepat ditujukan kepada kisah yang kedua. Cuma kisah yang pertama berkaitan dengan Al-Ansari, kisah itu juga ada kaitannya dengan ayat ini kerana isi kandungannya berkaitan dengan tidak redha atau tidak berpuas hati dengan apa yang disampaikan, yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang mengatakan bahawa asbab nuzul yang kedua itu lebih kuat disokong oleh disebutkan oleh Imam Tabari, disokong oleh Imam Fakhrul Razi, oleh Ibn Arabi, disokong oleh beberapa kebanyakan ulama. Kemudian bahawa ayat diturun kerana kisah seorang munafik, seorang yang berdakwah di sebagai Islam, dan seorang Yahudi berselisih, kemudian tidak bawa ke mahkamah Nabi, tidak jadikan Nabi sebagai hukum, malah dia pergi kepada musuh Nabi SAW sebagai hakim. Okey. Sebelum kita tutup kuliah kita, ni bab ketaatan. Adakah semua yang Nabi perintahkan berbentuk ketaatan yang perlu kita taat? Ada tak perintah Nabi yang kita boleh buat pilihan? Kita boleh memilih. Okey, saya buka. Ada atau tidak? Sebahagian daripada perintah Nabi SAW, Nabi perintahkan, tapi itu bukan satu perintah. Itu hanya ada pilihan. Okay, di dunia ni, ketika Nabi bercakap, kalau tengok rujuk pada sahabat, rujuk kepada kisah sahabat-sahabat Nabi SAW, kita akan temukan ada 2 peristiwa. Perintah Nabi ada 2. Satu berbentuk perintah, bila berkaitan dengan hak, Nabi perintahkan. Kadang-kadang Nabi keluarkan pandangan, Nabi tak perintah. Ini Nabi SAW, tak semua Nabi cakap, Nabi perintahkan. Ada bab urusan tertentu, Nabi hanya keluarkan pandangan, Nabi minta pendapat, atau Nabi SAW hanya berikan syafaat. Artinya Nabi jadi orang tengah. Nabi kesiankan seorang, Nabi jadi orang tengah. Sahabat boleh bezakan ikut konteks. Sebab tu tiap-tiap hadis
perlu kita lihat hadis itu menunjukkan ini satu perintah atau ia hanya satu syafaat. Untuk bab perintah, sahabat perintah kepada Nabi, kita nampak sahabat akan bersegera. Tapi bab syafaat, sahabat akan tanya dulu, adakah ini perintah ataupun hanya satu syafaat, pertolongan Nabi kepada sahabat tertentu. Contohnya, kisah Barirah. Barirah ni seorang hamba wanita seorang hamba wanita yang berkahwin dengan suaminya juga seorang hamba bernama Mughith. Barirah dan Mughith dua pasangan hamba yang terkenal di Madinah Munawwarah. Pada satu hari, Barirah diberikan Tuan Barirah memberikan kelonggaran pada Barirah, kalau dah mampu bayar harta dengan jumlah tertentu, kalau kamu bayar kamu merdeka, iaitu hambal mukatabah. Maka Barirah datang, pinjam duit dengan Aisyah, kumpul duit, pinjam duit dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian memerdekakan dirinya. Sekarang berlaku apa? Suami isteri hamba, isteri merdeka. Dan apa yang berlaku? Barirah ni dua pasangan terkenal. Barirah tak suka pada suami dia sangat sayang pada Barirah. Apa yang berlaku? Okay. Lepas dia merdeka, ada hak dia untuk minta cerai. Seorang perempuan wanita merdeka ada hak untuk minta cerai daripada suaminya yang hamba. Jadi Barirah nak cerai. Nak minta fasakh. Nak minta difasahkan nikahnya. Kerana dia seorang merdeka dan suami seorang hamba. Ketika itu Mughith, suaminya, meminta-minta, merayu supaya Barirah kembali pada dia atau kekal bersamanya. Jangan minta cerai. Sehingga Mughith berjalan keliling Madinah cari orang untuk pujuk Barirah. Sampailah dia pujuk, dia minta pada Nabi. Dia lalu Nabi nampak Mughith ni menangis ikut belakang Barirah. Ikut belakang minta supaya jangan minta fasah, kekal bersama dengan aku. Masa tu Nabi tengah duduk dengan Abbas, berkata, "Ya Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughith Barirah?" Ibn Abbas, kamu rasa adakah kamu rasa takjub, rasa ajaib, dahsyatnya cinta Mughith kepada Barirah dan dahsyatnya bencinya Barirah kepada Mughith. Kemudian Nabi SAW kata macam inilah. Nabi pergi jumpa Barirah, Nabi kata, "Lau raja'tihi, wahai Barirah, kalau kamu rujuk pada dia, kamu balik semula pada suami kamu, kesian dia." Apa kata Barirah? "Ya Rasulullah, tak muruni." Ya Rasulullah, ini satu perintah ke? Mana kalau perintah Nabi? Nabi kata, "La innama ana ashfa'." Aku cuma nak tolong dia. Aku cuma nak bagi syafaat, nak bantu dia. Kata Barirah, qalat la hajatun li fi. Aku tak perlukan dia. Jadi ada setengah keadaan sahabat tahu. Kalau bukan perintah Nabi, Nabi hanya jadi syafaat orang tengah untuk bantu suatu perkara, boleh tolak. Dan ini boleh kita lihat pada bab kes-kes yang lain. Kes berkaitan dengan hak, ada perintah, kita kena ikut 100%. Kes kadang-kadang kita ada sikit hak adik-beradik, bab hutang sebagainya. Datang kakak kita kata, halalkanlah hutang adik kamu tu, kesian. Itu nama syafaat. Bab syafaat ada pilihan. Hak adalah hendaklah tuntut balik hak. Tapi kalau ada orang tengah untuk minta syafaat, ada syafaat, maka ada pilihan untuk terima. Kita nak terima, tak terima juga tidak menjadi satu kesalahan. Contoh yang lain, bab syafaat. Ka'ab bin Malik pernah berlaku masalah dengan Ibnu Abi Hadrat. Ibnu Abi Hadrat hutang dengan Ka'ab bin Malik dengan jumlah yang banyak. Jadi mereka dua bertemu di masjid. Bila jumpa kat masjid, Ibnu Abi Hadrat dia ada masalah kewangan. Diminta supaya halalkan. Gitu. Kamu orang kaya. Ka'ab ni memang orang kaya. Kamu kaya sebagainya, aku ni susah sebagainya. Halalkan ya hutang aku. Maka berlakulah perdebatan sehingga suara mereka tinggi. Nabi dalam rumah. Nabi dengar mereka berbalah bab satu minta dihalalkan hutang atau di diskaun banyak sangat, dan satu lagi minta hak dia. Nabi SAW pun Nabi SAW dengar, Nabi keluar. Nabi nampak dua orang ni sedang bertelagah lagi. Nabi kata, Nabi keluar, Nabi buka tirai. Nabi kata, "Ya Ka'ab." Wahai Ka'ab. Terus Ka'ab kata, "Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah." Apa dia labbaik sa'daik? Orang Arab kata, wahai Sa'ad,
disebut na'am, artinya ya Rasulullah. Ada apa boleh saya bantu? Maknanya begitu. Tapi kalau kita labbaik ya Rasulullah atau labbaik wa sa'daik ya Rasulullah, ya saya sedia menerima perintah ya Rasulullah. Nabi kata apa? Qal da' min dainika hadha. Nabi kata bagilah diskaun. Bagi diskaun pada hutang ni, bagi diskaun dia, wahai Ka'ab. Jadi Nabi buat macam ni. Nabi buat separuh. Jadi hutang yang penuh tadi Nabi bagi syafaat, Nabi minta syafaat ataupun Nabi kesian kat Ibnu Abi Hadrat. Nabi kata kepada Ka'ab, bagilah dia separuh. Wahai Ka'ab, kamu pun orang kaya, ada duit sebagainya, ambil separuh saja. Qala Sa'ad kata, fa'altu ya Rasulullah. Baiklah, aku terima ya Rasulullah. Maka Nabi perintahkan kepada Ibnu Abi Hadrat, kata Nabi, kum faqdihi. Bangun, bawa duit, bayar dia. Kamu mampu separuh tu sebenarnya. Maka ni kisah syafaat. Ini bab syafaat. Sahabat dapat bezakan syafaat. Tapi kalau bab perintah, dalam bab perintah Nabi SAW, sahabat takkan berlambat-lambat. Satu hari Bilal, ketika dalam perang Hunain, dan suatu peperangan di perang Hunain, Nabi SAW berehat di satu kawasan. Kisah yang panjang, yang penting kita ambil yang satu part kisah tentang Bilal. Kata Abu Abdurrahman Al-Fihri radhiyallahu anhu, beliau pada satu ketika bersama dengan Nabi. Beliau dah siap pakai, Nabi berehat, sahabat-sahabat berehat, masing-masing cari tempat untuk berehat. Okay. Kemudian Abu Abdurrahman Al-Fihri siapkan baju. Tugas beliau adalah menjaga masa. Beliau pun pakai baju perang balik. Beliau siapkan segala peperangan, segala peperangan perang, dah pegang senjata-senjatanya. Pergi jumpa ya Rasulullah, Nabi masih rehat. Dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Qad halal rawah. Ya Rasulullah, dah tiba masanya untuk kita bergerak. Nabi kata, ajal. Ya Rasulullah, adakah telah tiba masa untuk bergerak? Nabi kata, ajal. Ya, dah tiba masanya. Thumma qal, kemudian Nabi berkata, ni Abdullah bin Fihri dengan Abdurrahman bin Fihri dengar Nabi sebut. Nabi kata, ya Bilal, kum. Bilal ada di pokok sebelah. Wahai Bilal, bangun. Apa yang berlaku? Fathara min tahti samurah ka'anna dhullahu dhull at-ta'ir. Kata Abdurrahman al-Fihri, Bilal bangun. Thar maksudnya bangun dengan segera melompat daripada pokok samurah. Pokok samurah. Daripada pokok samurah tadi bangun seperti burung yang terbang. Mana tengok, aku nampak bayang dia seperti seekor burung yang terbang dengan berkata labbaik wa sa'daik. Sebab ini sahabat tahu, ini bab perintah. Bab perintah Nabi, tatkala ada perintah pada Rasulullah, tak akan dilambatkan. Bab syafaat, mereka ada pilihan. Sama juga dalam, kita tengok kepada Abdullah bin Mas'ud. Satu hari Nabi sedang khutbah. Nabi naik khutbah pada hari Jumaat. Nabi naik khutbah. Kemudian Nabi kata, ijlisu. Boleh duduk. Sahabat ada ketika Nabi naik khutbah, Nabi kata, semua boleh duduk. Maka ketika itu Abdullah bin Mas'ud baru sampai kat pintu, belum masuk ke masjid. Abdullah bin Mas'ud mendengar Nabi kata semua duduk. Abdullah bin Mas'ud duduk kat tepi pintu. Terus duduk, tak masuk masjid. Sebab apa? Sebab perintah Rasulullah. Nabi pun tengok Abdullah bin Mas'ud duduk kat situ, Nabi kata, ta'al ya bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, masuk. Masuk. Baru Abdullah bin Mas'ud masuk. Sebab bab perintah Rasulullah, sahabat akan bersegera ketika Nabi perintahkan. Ketika Nabi beri tawaran, Nabi beri pandangan, seperti mana sahabat beri pandangan dalam bab perang Badar, dalam perang Khandaq dan sebagainya, mereka akan bertanya kepada Nabi, adakah itu suatu pandangan atau suatu perintah? Kalau perintah mereka tak akan berkatakan yang lain. Nabi katakan itu sebagai suatu pandangan. Jadi mereka memberikan pandangan yang lain kerana mereka ada keahlian dalam bab-bab tertentu. Seperti bab yang banyak. Ada bab, sebetulnya dalam bab-bab sunnah Nabi ni perlu dibezakan antara 4 jenis sunnah yang wajib dilaksanakan, ada sunnah yang khususnya yang khas untuk Nabi, yang haram kita ikut sebagainya. Ada perbincangan dalam bab usul fiqh, insya-Allah mungkin dibincangkan pada lain kali. Kita buka pada soalan. Ini secara umum berkaitan dengan hak Nabi kedua, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quranul Karim, dan kita masuk kepada bab ketaatan kepada Rasulullah, iaitu salah satu daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sekiranya tuan-tuan ada soalan, silakan. Sebelum kita pukul 4:39. Boleh tuan-tuan tulis di chat
atau yang mengikuti melalui Facebook, saya hari tak sempat buka Facebook, saya tak tahu, saya tak baca, jadi minta tolong kepada admin sekiranya ada soalan, tolong tampalkan, tolong pastekan di copy dan paste di ruang chat di sini. Dan bagi tuan-tuan yang ikuti daripada melalui aplikasi Zoom, tuan-tuan boleh tanya langsung, unmute dan tanya insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Haji Din. Fadhal. Ya, ada dua soalan. Soalan Ya, pertama saya ingat ramai orang nak tahulah. Ya saya. Di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, siapa yang lebih handsome? Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, ya. siapa yang lebih handsome lah? Pasal dalam surah Yusuf diceritakan yang apa? Yang isteri Al-Aziz dia ada perjumpaan dengan wanita-wanita. Lepas tu dia bagi semua orang sebilah pisau ya. Okey, Nabi Isa ke Nabi Yusuf? Nabi Yusuf, sorry, minta maaf Nabi Yusuf. Okey. Dan dia suruh mereka apa? Dan lepas tu dia suruh Nabi Yusuf keluar. Lepas itu semua perempuan terhiris jari mereka ya. Okey. Lepas tu bab Nabi Muhammad ni ada pula saya dengar dia kata kalau Nabi Muhammad perempuan kalau melihat Nabi Muhammad mereka akan hiris hati mereka. Jadi Okey. nak tahu Ustaz lah di antara kedua ni mana yang lebih handsome? Itu soalan pertama. Saya. Soalan kedua, kalau boleh saya bawa perhatian Ustaz ke surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 57. Okey. Boleh saya baca terjemahan dia? Silakan. Bacakan ayat sekali lagi bagus untuk mudah saya nak dapat tangkap. Ayat mana Ustaz? Ayat 57. Ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahullahu fid dunya wal akhirati wa adalahum azaban muhina. Okey. Saya baca terjemahannya, sesungguhnya orang yang melakukan perkara yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, serta menyediakan untuk mereka azab dan yang menghina. Ustaz, saya nak tanya, adakah hukum ini termasuk yang melakukan bid'ah? Okey. Itu saya Ustaz, dua soalan ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum. Okey, pertama soalan berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana lebih handsome? Pertama, kita ketahui bahawa segala sifat kesempurnaan yang ada pada nabi-nabi yang lain Allah jadikan ianya wujud pada Nabi SAW. Wujud pada Nabi SAW, dan Nabi SAW memiliki sifat melebihi nabi-nabi yang lain. Kecuali dalam bab-bab berkaitan dengan kemanusiaan, berkaitan dengan bab-bab tertentu, tidak mustahil ada nabi-nabi yang lain ada Allah berikan kelebihan yang tersendiri dalam bab-bab tertentu. Jadi sama ada kita nak kata Nabi Yusuf alaihissalam lebih handsome dalam bab kemanusiaan tertentu, itu tidaklah perkara yang salah dan dikatakan bercanggah dengan apa yang bukan etikad kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disifatkan sebagai bila kita siraj, kita bincangkan sebelum ni berkaitan dengan bab sirajul munir, bab cahaya, Nabi disifatkan sebagai nur. Oleh kerana Nabi disifatkan sebagai siraj dan nur, ada sebagian ulama mengatakan bahawa bukan sahaja Nabi itu menerangi alam, iaitu seperti lampu dan bercahaya seperti orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat, malah siraj dan nur ini boleh diartikan juga dengan erti bahawa wajah Nabi SAW bercahaya, seperti mana yang disebutkan dalam setengah daripada hadis sahabat Nabi SAW. Sahabat pernah perhatikan pada waktu malam ketika waktu bulan mengambang, waktu bulan Al-Badar, itu waktu bulan terang, sahabat tengok, dia kata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul idhiyan. Aku tengok muka Nabi pada waktu malam bulan yang lengkap. Dan masa tu Nabi wa alaihi hullatum hamra. Nabi pakai satu selendang yang warna merah. Faja'altu anzur ilaihi wa ila al-qamar. Aku tengok muka Nabi, aku tengok bulan. Falahu indi ahsan min al-qamar. Demi Allah, muka Nabi lebih cantik berbanding daripada bulan. Jadi dari segi kecantikan, Nabi SAW, wajah Nabi memang handsome, terutama dalam keadaan-keadaan tertentu. Malah Abu Hurairah, satu hari Abu Hurairah duduk dengan Nabi, mulazamah dengan Nabi. Abu Hurairah kata apa? Ma ra'aitu ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
ka'anna syamsha tajri fi wajhi. Kata Abu Hurairah, aku tengok tak ada siapa yang lebih handsome daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah muka Nabi tu ada matahari padanya. Begitu juga Al-Bara' bin Azib menyaksikan perkara yang sama. Dia kata akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlus sayf. Muka Nabi macam pedang. Ada orang tanya, adakah muka Nabi macam pedang? Kata Al-Bara' bin Azib, qala la. Kata tak, muka Nabi bukan macam pedang, bal mithlul qamar. Bahkan cantik Nabi seperti cantiknya bulan. Jadi dalam bab begini, kita dalam bab yang mana cantik, yang mana lebih cantik, ianya satu perkara yang relatif. Satu perkara relatif. Yang penting kita tahu bahawa Nabi SAW memiliki wajah yang ketampanan yang tersendiri. Nabi Yusuf memiliki ketampanan yang tersendiri. Cuma apa bezanya? Bezanya antara suasana zaman Nabi Yusuf dengan suasana zaman Nabi. Zaman Nabi dikelilingi oleh wanita-wanita salihah yang mana mereka ini menjaga had pergaulan. Sahabat-sahabat walaupun sahabiah mereka tidak jadikan pergaulan mereka dengan Nabi, perhatikan muka Nabi, tengok kecantikan itu yang mereka lihat. Tidak, mereka pandang Nabi dengan penuh hormat. Pandang Nabi penuh dengan hormat. Mereka sentiasa ingin mendengar apa yang Nabi sampaikan. Sunnah Nabi itu yang utama. Tapi suasana wanita Al-Aziz, mereka ni wanita-wanita yang jauh daripada agama. Jadi mereka ni mengajak Nabi Yusuf untuk berzina dengan mereka. Mereka cuba tengok kecantikan. Oleh kerana perhatian mereka ke arah situ, maka menyebabkan mereka tengok Nabi Yusuf, yang mereka perhatikan hanya kecantikan sehingga mereka menghiris tangan mereka. Tidak bererti. Sebab tu saya nak komen tentang apa yang Tuan Najidin sebut tadi. Kalau muka Nabi menghiris hati wanita itu tidak tepat. Wallahu alam. Kita tak boleh nak samakan bahawa bila orang yang tengok muka Nabi Yusuf, perempuan tu hiris tangan, Nabi Yusuf kata cantik sangat, jadi Nabi Muhammad menghiris hati orang-orang hati wanita, ini tidak tepat. Sebab zaman Nabi Yusuf, perempuan-perempuan yang ada keliling, yang berada keliling isteri Al-Aziz, dia perempuan-perempuan yang sibuk dengan kemaksiatan. Dan mereka terpesona dan melihat dengan pandangan dengan hawa nafsu mereka. Sedangkan wanita-wanita ada keliling adalah wanita-wanita salihat yang menundukkan pandangan mereka terhadap selain daripada suami dan keluarga mereka. Jadi keadaan itu berbeza, tidak perlu disamakan, ingin disamakan bahawa seolah-olah kecuali kalau dalil, kecuali ada dalil. Allah alam, saya tidak temukan dalil bab tersebut. Cuma dalil menunjukkan bahawa Nabi seorang yang handsome, seperti mana hadis Abu Hurairah, Nabi persaksian Abu Hurairah, seperti mana hadis Jabir bin Samurah, begitu juga seperti hadis Al-Bara' bin Azib, tatkala ditanya wajah Nabi ni macam pedang ke, macam tajam, orang takut ke? Tak, dia mesti bulan, orang nampak orang suka. Itu secara umum. Nak kata siapa lebih, wallahu alam, kedua-duanya handsome. Nabi Yusuf memiliki kelebihan yang tersendiri, Nabi kelebihan sendiri. Siapa yang lebih? Kalau nak kata Nabi Yusuf lebih handsome sekalipun, tidak dikira tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia berkaitan dengan nikmat-nikmat dunia yang secara khusus. Seperti kita kuasa. Nabi Sulaiman, Nabi ada kuasa, Sulaiman ada kuasa. Tapi bab tertentu, bab keduniaan tertentu, Allah berikan Sulaiman lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau dilihat lebih detail lagi, Nabi Muhammad, umat Muhammad telah menguasai, umat Islam menguasai 2/3 dunia, mungkin lebih besar penguasaannya berbanding dengan Sulaiman dan pelbagai tafsiran yang lain. Yang pentingnya nak kata siapa lebih handsome, saya tak dapat jawab dengan tegas, cuma dengan penerangan yang umum tadi. Penerangan yang umum. Okey, yang kedua, pertanyaan kedua berkaitan dengan surah Al-Ahzab. Innal ladzina yuzunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat dia di dunia dan akhirat, dan Allah sediakan pada dia azab yang pedih. Adakah ayat ini berkaitan juga dengan ahli bid'ah? Wallahu alam, secara umumnya semua ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan maksiat-maksiat. Mana umum, ayat yang umum, termasuk segala perkara yang Allah tidak suka, termasuk bid'ah secara umum. Namun keumuman ayat perlu dikekalkan. Ayat tadi, ayat yang awal cerita tentang bid'ah secara khusus. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Ayat ini ialah ayat maksiat secara umum. Segala perkara, segala maksiat yang kita lakukan
di atas muka bumi ini yang menyakiti. Kalau kita melakukan depan Nabi akan menyakiti Allah dan Rasulnya, maka ianya berhadapan dengan ancaman laknat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat, dan ancaman azab yang hina di hari akhirat. Walaupun ada sebahagian daripada ulama mengambil ayat ini dengan makna yang keumuman tadi ditujukan kepada sebahagian daripada dosa-dosa khusus, namun ayat ini asalnya ia kembali kepada keumuman ayat, dan ayat ini setengah pada ulama kaitkan dengan berkaitan dengan pernikahan Nabi dengan Safiyah bin Huyai. Safiyah ni suami dia Yahudi. Bila Nabi kahwin dengan dia, maka ada orang-orang yang jahil dan sebagainya mengatakan bahawa Nabi SAW kahwin dengan perempuan Yahudi, menggunakan istilah perempuan Yahudi terhadap Safiyah bintu Huyai, suami pemimpin Yahudi, bapa ibu Yahudi, tapi Safiyah. Perkataan orang yang berkata demikian itu merupakan satu kata-kata yang menyakiti Nabi SAW. Ada ulama kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Tapi yang pentingnya, yang ayat ini secara spesifiknya kalau tengok pada sebab nuzul, banyak ulama kaitkan dengan ayat Safiyah ibnu Huyai bin Akhtab yang Allah maksudkan dalam ayat ini secara sebab spesifik, namun dari segi maknanya merangkumi segala maksiat yang dilakukan terhadap Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum. Ada soalan lain, silakan. Okey. Kita dah sampai 4:51, saya pun baru tengok jam. InsyaAllah sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadi pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kebaikan tersebut dan mengampunkan segala kelemahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sering jadikan kita di kalangan orang-orang yang diredai dengan memberikan taufik pada kita sentiasa menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, beristiqamah dengan ilmu, berusaha bersungguh-sungguh dan melaksanakan amalan yang disyariatkan, dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan itulah satu-satunya jalan untuk kita lakukan untuk usaha mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.